Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 16 Mac 2023 kami kembali untuk siaran tengah hari anda. Apa khabar anda menonton di rumah? Wanita hari ini bersama dengan saya Fatin Hamid Yusof dan Sugita Chandra. Ya, betul Fatin. Dan semalam mungkin adik-adik yang menduduki peperiksaan SPM dah tarik nafas lepas dan lega sebab dah habis dah peperiksaan SPM dan minggu hadapan akan bermulanya penggal baharu untuk persekolahan ya. Jadi ramai antara ibu bapa sedang membuat persiapan. Semalam kawan saya dalam grup WhatsApp menghantar gambar anaknya potong rambut. Ada yang menghantar anak pergi persediaan sebelum nak masuk sekolah, beli baju sekolah lepas dan tu sebagainya. Ibu bapa yang macam komen-komen di media sosial, beli buku sekolah anak beratur, ada buku yang tak ada baju yang saiz tak ada, macam-macam lah. Inilah sebenarnya ragam-ragam kalau kita nak menjelang masuk sekolah yang baru, sesi yang baru kan. Jadi buatlah persiapan yang awal, tak payahlah buat persiapan last minute sangat. Kalau ada baju yang perlukan orang kata alteration, cepat-cepatlah alter ya. Sebab tak tahulah cuti sekolah tu dah longgar ke dah ketat ke. Saya dulu baju sekolah biasa okey, baju okey, skirt dia selalu ketat sikitlah. Ketat bukan dia macam ternaik. Tak. Dia ketat sikit sahaja kat sini lah sebab kita makan banyak cuti sekolah. Kalau Fatin ada apa-apa memori bila nak memulakan sesi persekolahan? Kalau saya sekolah dulu, saya macam Allah dah nak habis dah cuti. Sebab kalau masa cuti sekolah, kita memang balik kampung, jumpa cousin-cousin semua, memang main all out lah kan. Tapi bila dia nak masuk sesi persekolahan baru tu, dia memanglah excited. Tapi yelah kan budak-budak suka bermain daripada kita nak pergi sekolah bangun pagi kan. Tapi apa pun itu pengalaman lah. Tapi kita harapkan semangat luar biasa untuk adik-adik kita untuk ke sekolah minggu hadapan. Dan bercakap mengenai persekolahan ataupun sekolah ni Fatin, saya ingat lagi kalau kita ke sekolah sentiasa diingatkan supaya orang kata berbaik hati, be kind, jangan cari gaduh, jangan kasari kawan, cakap tu biar orang kata sangat-sangat berbudi bahasa, jangan oi macam tu kan. Dan itu juga yang kita praktikkan setelah kita dewasa. Betul, tunjuk ajar daripada ibu dan ayah, guru-guru kita, semuanya kita membawa sehingga kita ke dewasa. Tetapi kadang-kadang walaupun kita dah diajar dan sebagainya, sebagai orang dewasa ni kita masih lagi mengasari orang lain, terutama di dalam hal rumah tangga ini masih lagi berlaku. Ya, masih lagi berlaku dalam masyarakat dan ini secara langsung atau tidak langsung, niat atau tidak niat, kita nak bincangkan hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan juga kompilasi TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Sama. Kalau lelaki menggunakan kekerasan, tumbuk, tampar, sepak terajang korang, tinggalkanlah. Okey, jangan menggunakan alasan anak-anak untuk stay dengan lelaki toksik macam tu. It's not a healthy environment. It's not a healthy relationship. You will suffer. Okey, korang takkan bahagia. Sedar. Tolonglah sedar. Jangan cari alasan yang orang rasa macam akan membuatkan kehidupan you derita. You don't deserve this. Kulo pun angkat tangan, hatine pun acur-acuran. Kulo tak milih pamit, hati kulo pun rasa sakit. Ngapurane sayang, aku tutu wong top-topan, ora koyo idam. 3 ciri-ciri suami yang korang patut tinggalkan. Yang pertama, panas baran, kaki pukul, cepat naik tangan, cepat naik kaki, mulut dengan tangan sama naik laju, dia dera fizikal dan juga mental kita. Yang kedua, kaki perempuan, bukan sekali, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, sentiasa ada skandal dia. Jadi nak simpan untuk apa lagi kan? Yang ketiga, yang ni kita panggil biawak hidup, kerja malas, orang ajak kerja tak nak, duduk rumah hanya suka lepak-lepak dengan kawan, hanya tunggu gaji isteri, jenis malas. Yang ni kita patut tinggalkan. Jangan simpan lama-lama nanti membarah, lagi teruk.
Nanti membara. Jadi penonton-penonton, kakak-kakak, makcik-makcik, ayuh bangkit hari ini berikan perhatian anda untuk perkongsian yang akan kami bawakan berkenaan dengan sampai bila diri dikasari. Apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita adukan ataupun laporkan kepada pihak berwajib dan bagaimana sebenarnya untuk kita mengawal emosi kita. Sugi. Betul. Sabar tu perlu, tetapi dalam sesetengah hal mungkin kita harus menyuarakan pendapat kita. Kita harus bangkit seperti mana yang Fatin katakan supaya kita tidak menjadi mangsa penderaan. Dan saya pasti anda di rumah mempunyai pengalaman. Mungkin saya harap tidak ada pengalaman, tetapi harapnya anda ada pendapat anda yang boleh dikongsikan bersama kami di Facebook WHI dan mungkin anda juga ada persoalan-persoalan yang ingin anda tujukan kepada panel-panel hari ini. Selepas ini kami akan bawakan sampai bila harus bersabar bila diri dikasari. Selepas ini anda jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Asal tak call Papa? Kau Nuha kenapa? Bang, Sasa Nuha ni admin kat office kan? So, semua Nuha kena ambil tahu. Nuha kena bagi tahu bos. Ke sebab melayan dia? Abang? Apa? Apa tinggi suara? Ha? Asal sebut nama Adi tinggi suara? Kenapa? Kau ni ada affair ke apa yang abang tak tahu ni? Cuba cerita. Cuba cerita ke apa? Ada affair? Ha? Jangan sampai aku cari Hadi tu, Kang. Hai, orang baru nak keluar, relax. Happy dengan bini. Sorry. Tak dengar. Cakap sekali. Laki! Nuha minta maaf, abang. Cakap kuat sikit. Cakap apa? Nuha minta maaf. Tahu tak sekarang ni Sugar dia buat apa kat siapa? Ni dah. Dah tak ada kena-mengena dengan itu. Faham? Faham. Faham. Mana pun kau? Abang. Abang nak pergi mana? Lain kali jangan berani-berani. Jangan buat perangai. Kau duduk situ. Kau duduk situ. Aku tampar kau. Duduk sini. Duduk sini diam-diam. Fatin, itu sekadar sedutan drama tetapi kita yang duduk sini geram Kita dah macam tengok wayang yang menakutkan. Okey, betul. itu antara senario yang berlaku dalam masyarakat. Kita tak boleh nak nafikan kerana semakin orang kata pelbagai cabaran dalam kehidupan. Mungkin ini juga menjadi faktor-faktor berlakunya masalah dalam rumah tangga. Tapi tak apa, hari ini kita nak bercerahkan dengan tetamu-tetamu kita di studio. Kita ada dua tetamu kita di studio yang ingin saya perkenalkan, Sugi. Kita bersama di sebelah Sugi, kita bersama dengan Datuk Seri Haji Amli Haji Embong selaku peguam syariah kita hari ini. Dan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, perunding motivasi. Apa khabar kedua-duanya? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya tanya Datuk dahululah. Datuk, apabila kita melihat sedutan tu mungkin ada orang melihatnya sebagai drama sesahaja, tetapi realitinya ini berlaku ya, Datuk? Ya, betul. Banyak kes sekarang berlaku? Saya boleh katakan banyak kes yang berlaku. Mungkin disebabkan dengan tekanan hidup yang makin mencabar selepas post-COVID contohnya. Dan juga dengan masalah kehidupan, masalah kewangan dan sebagainya yang menjadikan kehidupan berumah tangga itu menjadi sangat-sangat tegang, tense kan. Jadi tak ada kedamaian, ketenangan dan daripada situlah terjadinya kejadian yang tak diingini. Sesuatu yang sepatutnya begitu indah terjadi stressful, tense dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga bila kita bercakap mengenai diri dikasari dalam aspek rumah tangga, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kasar itu, diri dikasari dalam rumah tangga? Okey, saya sebenarnya bila kita bercakap tentang tajuk bila diri dikasari ini, kalau pengalaman saya mengendalikan kes-kes di mahkamah, Ustaz, kebanyakannya akan berkisar mengenai tuntutan fasah. Fasah ni ialah pembubaran perkahwinan. Maknanya isteri ataupun suami mengadu kepada mahkamah untuk memohon cerai secara fasah dan berdasarkan kepada beberapa alasan. Dan antaranya kalau kita tengok kepada seksyen fasah ni, dia berpaksikan kepada tiga keadaan. Tiga paksi. Yang pertama biasanya alasan yang digunakan adalah lazim menyakiti. Lazim menyakiti. Keduanya ialah menjadikan kehidupan pasangan tu menderita. Dan ketiga ialah kelakuan aniaya. So jadi tiga paksi ni adalah menjadi satu
alasan yang begitu sinonim dengan permohonan fasah ataupun pembubaran perkahwinan. Ya. Okey, baik. Itu sedikit daripada Datuk. Dan tadi saya kenalkan selaku perunding motivasi. Tidak, kita bersama dengan pendakwah bebas kita, Ustaz Zalifi. Minta maaf Ustaz ya. Sama je, okey. Okey, Ustaz, kalau kita bercakap mengenai dalam institusi rumah tangga ni kan, pastinya fitrahnya memang kita kena taati suami. Tapi sejauh mana ataupun batas yang bagaimana agaknya kita boleh taati mereka, suami kita, tapi kadang-kadang kita dikasari ni kita sebagai wanita. Bagaimana Ustaz melihat pada senario yang berlaku ni? Baik, Fatim, Sugi, Datuk Seri. Ya. Saya nak kembali kepada ayat Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala sendiri beritahu kepada kita, sepatutnya perkahwinan seperti dalam ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bila berlaku perkahwinan suami dan isteri, matlamatnya nombor satu ialah sakinah, untuk mendapat kebahagiaan dan ketenangan. Satu. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah ni ialah cinta yang membuak-buak. Dan yang ketiga, rahmah. Rahmah maknanya belas kasihan. Jadi sedutan yang kita tonton tadi kan, itu ialah contoh yang jangan kita lakukan. Kerana matlamat perkahwinan bukan seperti itu. Komunikasi, pergaulan bukan macam itu. Sebagai contoh Fatin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda sebut, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling buat baik kepada ahli keluarganya. Dan aku, kata Nabi, aku ialah orang yang paling buat baik pada ahli keluargaku. Dalam riwayat lain Nabi kata, sebaik-baik suami ini ialah yang paling baik, yang paling menyantuni isterinya. Jadi, apa yang telah disebut dalam Quran dan hadis tadi, maknanya suami janganlah mengasari isteri. Betul, macam Fatin sebut, isteri kena taat kepada suami, tetapi ada hadnya. Jangan lupa, selain kita minta isteri taat kepada kita, kita juga ada tanggungjawab. Kerana tu Fatin, Sugi, kita selalu dengar, kita dengar selalu isteri saja yang nusyus kepada suami. Nusyus ni maknanya derhaka, ingkar kan. Tetapi sebenarnya suami juga boleh nusyus kepada isteri. Bagaimana? Tadilah kita tak menunaikan tanggungjawab, nafkah tak bagi, kemudian kita mengasari, pukul. Jadi benda ini berdosa pada suami yang dikira sebagai nusyuz suami kepada isteri. Jadi maknanya Fatin dan Sugi, saya kira kita mesti balik kepada asas. Balik kepada asas kerukunan sebuah keluarga itu ialah suami yang menyantuni dan rahmah kepada isteri. Masya-Allah. Beruntung siapa yang dapat Ustaz. Ya. Tapi saya suka untuk tambah sikit Silakan. dengan soalan Fatin tadi kan, ya Sugi. Setakat mana ataupun di tahap mana yang isteri itu mesti bersabar kan, dikasari, dianiaya oleh suami. Okey, kita tengok pengalaman saya berjumpa dengan pelanggan. Biasanya kita masalah kita ialah stigma ataupun kebiasaan orang kita, kena sabar. Kan? Sabar, tak boleh nak cerita keaiban suami. Ini ujian. Sebab taat, ujian kan. Keduanya ialah tak boleh nak failkan perceraian walaupun dikasari, dianiaya, kan, dizalimi sebab nanti bergoncang arash, kan. It's not good for a wife to file for a divorce. Jadi stigma itulah yang kadang-kadang mengongkong kehidupan rumah tangga tu. Sedangkan dalam Islam, kalau kita nak taat, taat tu adalah kepada perkara yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada hamba selagi dia bertentangan dengan perintah Tuhan. Kan? Kalau dah dizalimi, disakiti, kan, dianiaya, takkan kita masih lagi nak bersabar, kan? Sebab sabar tu ada hadnya. Sebab bila kita tak dapat menampung kesabaran tu, nanti dia akan burst. So bila burst, akibatnya lebih buruk. Dia kan? macam gunung berapi. Macam gunung berapi, volcano. Kan? Dan satu lagi, kita tak boleh letakkan diri kita dalam keadaan tertekan ataupun sentiasa menjadi mangsa. Ustaz, jadi mangsa. Jadi dalam Quran disebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh letakkan diri kamu dalam keadaan kebinasaan. Orang pukul, orang aniaya, orang zalim, orang tak bagi nafkah, kan.
perasaan dilukai berterusan, kita kata tak apa, sabar. Islam tak menggalakkan perceraian contohnya kan. Tak boleh. Itu kita dah letakkan diri kita dalam lembah kebinasaan. Kita pula yang berdosa. Kan? Sebab biarkan diri kita dianiaya. Jadi sebab itulah suka saya nasihatkan kepada penonton, ambil tindakan. Ambil tindakan, buat laporan, kan, berjumpa dengan kaunseling. Kalau dah tak boleh dikawal, dapatkan kita kata ahli keluarga untuk sama-sama membantu dan akhirnya ke mahkamah kalau tiada solution, kan. Okey, baik-baik. Saya suka pencerahan yang diberikan oleh Ustaz dan juga Datuk Seri sebab kita betul lah, kita memang kualiti sabar ni diperlukan sebagai seorang manusia, tetapi dalam beberapa aspek kita harus ketepikan kesabaran kita dan menyuarakan apa yang berlaku. Tapi Ustaz, dalam beberapa situasi mungkin individu ni dikasari oleh si suami, tetapi dia dah cuba meluahkan apa yang berlaku kepada ibu ataupun kakak ataupun sesiapa lah kan. Dan apa yang mereka kata, tak apa, ini dugaan, awak perlu sabar. Bagaimana situasi orang ini, di sekeliling Ustaz? Sampai bila harus dia sabar dan dengar pendapat mereka ni? Okey, pada saya nombor satu, apabila berlaku konflik dalam keluarga, kita bincang suami dengan isteri. Kalau tak selesai juga, carilah orang yang ketiga untuk jadi orang tengah, cari jalan perdamaian. Kalau tak selesai juga, saya kira tadilah yang paling terbaik. Maknanya kita bawa perkara ini ke muka pengadilan, ke mahkamah syariah sebagai contoh, untuk kita membawa hak kita. Itulah bila dalam soal konflik rumah tangga ni, pada saya kedua-dua pihak mesti bertanggungjawab. Suami dan isteri. Kerana ini ialah bahtera keluarga kita. Kan, keluarga kita, anak-anak kita. Jadi janganlah kita selfish, janganlah kita sebut terlampau keakuan, mementing diri. Jadi saya rasa kedua-dua pihak, suami dan isteri mesti cari jalan yang boleh menyelesaikan masalah. Kalaulah dah cari jalan, Fatin, tak selesai juga. Nampak gayanya memang tak boleh duduk bersama. Kalau duduk bersama memang tidak ada kedamaian, tak ada kebaikan. Makanya jalan terakhir tadi ialah perpisahan tadilah. Tapi kalau pun berlaku perpisahan, Fatin dan Sugi, jangan lupa anak-anak kita bersama itu mesti kita jaga kebajikan, pendidikan dan sebagainya, kerana inilah ini yang masa depan kita ini yang perlu dijaga. Dia kadang-kadang pasangan suami isteri ni kadang-kadang mereka they are not meant to be together. Dia tak boleh, kadang-kadang tak boleh jadi suami isteri. Tapi kawan boleh. Kawan boleh. Sebenarnya kan? Kawan boleh. Jadi kenapa nak hancurkan persahabatan tadi, pertalian tadi itu dengan mendiamkan diri dan berlaku perpecahan, kan, pergaduhan. Sebaliknya, kalau berlaku perceraian, mereka masih lagi boleh menjalankan tanggungjawab sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu kepada anak-anak, dan mereka boleh membuat perancangan yang berguna untuk anak-anak, kan. Jadi kalaulah ada masalah rumah tangga, bergaduh dan akhirnya berpecah belah, so yang menjadi mangsa ialah pihak ketiga, iaitu anak-anak, kan. So itulah yang kita kesan bukan pada suami isteri tu atas diorang punya keputusan kepada sebenarnya. ahli keluarga juga. Betul. Dan Datuk Seri, kalau kita tengok dekat media sosial, berita-berita yang dikongsikan, kadang-kadang kita rasa macam di luar kawalan manusia juga kan, dikasari wanita, isteri yang pernah dicintai satu ketika dahulu, tapi macam dia buat macam musuh. Bagaimana pula kalau kita melihat kalau individu ataupun isteri itu dikasari sehingga mungkin koma, dah tak sedar diri dan sebagainya. Apa sebenarnya dari sudut undang-undang hukuman kepada si pelaku, suami itu? Dia sebenarnya bila berlaku kekasaran rumah tangga, kita ada satu akta, iaitu Akta Keganasan Rumah Tangga, Domestic Violence Act. Kalau ada berlaku kekasaran, sama ada suami ataupun isteri boleh membuat laporan polis. Dan dalam masa 24 jam, polis akan mengambil tindakan. Akan memanggil pihak yang terlibat dan akan disoal siasat dalam masa 24 jam. Dan daripada situ mungkin boleh diambil tindakan terhadap pelaku. Kan? Jadi sebenarnya undang-undang memang dah ada. Cuma keberanian untuk pihak yang teraniaya bertindak, mempertahankan diri. Kan? Macam yang saya sebut tadi daripada awal, stigmanya ialah kita lebih suka
mendiamkan diri atas dasar tak boleh nak ceritakan keaiban rumah tangga kepada pihak ketiga. Kita lebih suka bersabar, sanggup menanggung kesusahan. Padahal dalam masa yang sama kita bukan hanya menjahanamkan diri kita tapi juga kepada ahli keluarga yang lain. Anak-anak yang menjadi mangsa. Tak adil kepada diri sendiri, pada anak dan orang di sekeliling. Saya pernah menonton satu filem Datuk Seri dan Ustaz. Filem Bollywood, tajuknya ada Tapat, dia maksud penampar lah kan. Wanita ni sekali je suami dia tampar dia, tak ada niat untuk menampar tetapi macam tampar macam tu dan itu menyebabkan dia tidak mahu tinggal dengan suaminya lagi dan meminta cerai. Dan bukan nak kata sekali tu adalah betul, tetapi dalam mana-mana situasi pun kita ada hak untuk mengambil keputusan, kan. Jadi kalau nak sabar tu fikirkan dahulu, diri kita dikasari, awak nak ke teruskan dengan rasa sabarnya untuk bertahun-tahun, kan. Ini yang kena berbalik pada love yourself. Okey, ini ada komen daripada Kak Long. Terima kasih banyak-banyak Kak Long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Long dah lalui dah bersabar, bawa diri dengan anak, malas nak fikir, tak mahu berpisah sebab fikir anak-anak. Bila mak ayah dah tak ada ni, diam diri walau isteri hanya tertulis atas kertas. Okey. Bahagia dengan anak-anak sekarang ini. Maksudnya dia pernah lalui dan dia bangkitlah daripada situasi itu. Baik, tapi ini yang kita nak tanya kepada Datuk Seri sebagai seorang individu yang telah melalui ini pengalamannya dah sekarang dia happy lah dengan anak-anaknya. Tetapi apa pula bagi mereka yang duduk serumah dikasari tetapi tak tahu nak buat, tak tahu step one. Step one ni macam mana? Saya nak buat apa? Nak laporkan ke? Nak bagi tahu jiran suruh tolong laporkan ke? Macam mana tu? Kalau ada berlaku kekasaran, sepatutnya pihak yang teraniaya mesti membuat laporan polis. Membuat laporan polis. Dan kalau berlaku kecederaan, dapatkan laporan perubatan supaya ini menjadi bukti kepada kes-kes yang beliau nak filekan di mahkamah, kan. Jadi bukti itu adalah penting sebab kalau kita ke mahkamah tanpa bukti, macam mana hakim nak menilai kes kita tu, kan. Sebab hakim pun manusia biasa macam kita. Sebab jadi dengan adanya bukti dia boleh menjadi kita kata menunjukkan bahawa betul perkara itu berlaku, kan. Kalau berlaku kekasaran, ada kecederaan dan dengan laporan perubatan yang doktor berikan, boleh digunakan di mahkamah, boleh ditunjukkan kepada hakim. Dan malahan doktor tersebut yang membuat rawatan boleh dipanggil sebagai saksi ke mahkamah. Okey, baik. Jadi maksudnya setiap apa yang berlaku itu sangatlah penting untuk anda mengambil gambar dan terus mengambil langkah yang pertama lah. Kalau macam yang Datuk Seri katakan, kalau perlu berjumpa dengan doktor, jumpa doktor. Kalau perlu katakan Datuk Seri, saya dianiayai, dikasari, saya tunjuk kepada seseorang, individu itu boleh saya gunakan sebagai saksi lah juga, kan? Dia boleh, cumanya dia akan menjadi pihak ketiga, kan. Jadi yang sepatutnya yang dibuat ialah sama ada direct terus langsung kepada pihak berkuasa, sama ada polis ataupun dapatkan laporan perubatan, ataupun ada saksi yang melihat sendiri. Maknanya dengan mata sendiri, dan dia boleh juga dipanggil sebagai saksi. Faham. Contohnya mungkin ada adik-beradik yang nampak ataupun ada jiran nampak dia dikasari, mungkin boleh dipanggil jiran tersebut sebagai saksi. Jadi kena berikan kerjasama lah. Untuk memberikan kerjasama. Ustaz, kalau kita bercakap tadi, kita dah kongsikan dalam rumah tangga ni kita harus menjaga aib suami, aib isteri, kan. Datuk Seri pada kongsikan, dan saya percaya juga penonton-penonton di rumah juga ada kadang-kadang bersalah. Ni boleh ke cerita dengan mak dia? Tak boleh, mungkin suami dalam keadaan tak rasional. Tapi sejauh mana sebenarnya dalam rumah tangga ni untuk kita menjaga aib isteri maupun suami? Kadang-kadang dikasari ni bukan sahaja suami ke isteri, ada juga kes-kes isteri mengasari suami pun ada juga dalam rumah tangga ataupun anak-anak, Ustaz. Baik, pada saya kalau melibatkan kes jenayah, bila melibatkan kes jenayah, ini perlu kita laporkan kepada pihak berkuasa. Mana jangan kita simpanlah. Kalau kita simpan, lama-kelamaan boleh buat mudarat kepada kita. Jadi maksud yang aib tadi ialah kalau yang tidak ada elemen jenayah, itu boleh kita selesaikan. Tapi kalau memang ada elemen jenayah, pada saya mesti kita laporkan kepada pihak berkuasa. Yang kedua, Fatin dan Sugi, saya rasa ini juga yang kita perlu address dalam masyarakat. Kadang-kadang, minta maaf lah, kadang-kadang kita suka bercerita di Facebook. Setuju, Ustaz. Pada saya, kalau kes seperti ini, jangan di Facebook. Kerana itu tiada kawalan, menterjemahkan pelbagai persepsi,
Yang sepatutnya ialah kita selesaikan dengan pihak berkuasa dan pihak mahkamah. Okey. Di situ nak cerita apa, ceritalah. Dan hakim akan membuat keputusan yang seadil-adilnya. Jadi kerana pada sini sangat penting. Kerana kalau kita bercerita segala-galanya di Facebook, akhirnya menyebabkan cacah merbah habis. Kan? Dan itu bukan platform yang sepatutnya. Dan kerana itulah saya nak kembali semula lah. Marilah kita ikut bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Suami yang sangat penyayang, penyantun, romantis sebagai contoh Sugi dan Fatin. Ya. Pada satu ketika itu, Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah, suaranya agak sedikit tinggi. Abu Bakar, ayah kepada Asma, bapa mertua kepada Rasulullah, bila dengar anak suara tinggi pada Rasulullah, suami tadi, Abu Bakar macam nak marah. Jadi Nabi kata, Nabi tolong, Nabi stopkan Abu Bakar, biar aku selesaikan. Jadi tak jadilah Abu Bakar nak pergi mungkin nak tegur anak dia tadi. Okey, beberapa hari selepas itu Abu Bakar datang, tengok Rasulullah dan Aisyah dan Aisyah tadi dah berbaik-baik. Maknanya tengok betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni isteri yang pada waktu itu dalam keadaan emosi, kan? Jadi kalau kita suami, kalau isteri naik suara, kita rasa ego, kita rasa tercabar. Tapi tengok Rasulullah mengurus jiwa isteri. Akhirnya benda itu boleh diselesaikan. Pokok pangkalnya jangan kita ego. Ialah Sugi dan Fatin, ya. Suami isteri kita masing-masing ada kelemahan dan ada kekurangan. Jadi mungkin kita tengok isteri ada kelemahan 1-2. Jangan lupa isteri buat banyak kebaikan kepada kita. Waktu kita susah, isteri inilah yang bantu kita. Jadi maknanya kita mesti ingat perkara ini. Yang paling penting, carilah keharmonian dalam keluarga. Kerana ingat balik surah Ar-Rum ayat 21, itulah objektif ataupun matlamat kita mendirikan keluarga suami isteri. Kalau saya tambahkan sikit boleh? Sila. Okey. Sebenarnya Fatin, macam soalan Fatin tadi Sugi, dalam hal macam mana yang kita boleh bercerita keaiban. Betul. Kan? Kadang-kadang kita nak support sistem, nak tanya pendapat. Dia sebenarnya ada 3 keadaan. Yang mana kita boleh bercerita tentang keaiban ataupun kelemahan sesuatu. Yang pertama, bila kita nak dapatkan keadilan. Kena ceritalah dekat hakim, kan. Apa yang berlaku, tak kiralah perkara itu aib ke tak aib, terpaksa ceritakan. Kedua, ketika nak mendapatkan fatwa, kena ceritalah, kan, keadaan macam mana nak supaya qadi ataupun mufti boleh memberikan fatwa yang tepat mengikut keadaan semasa ataupun apa yang berlaku. Yang ketiganya ialah bila mana nak memberi nasihat, nak meminta nasihat. Kalau kita tak cerita perkara yang sebenar, sama ada ianya aib tak aib, macam mana orang nak bagi kita nasihat yang tepat? Setuju. Kan? Jadi dalam 3 keadaan ni kita boleh membuka keaiban. Dibenarkan. Dibenarkan. Tapi macam Ustaz pesan tadilah, jangan pergi kepada media sosial. Itu yang paling tidaknya. Itu Macam yang bahaya. dia sebenarnya kalau macam pengalaman saya sebagai seorang peguam, kan, walaupun anak guam saya sendiri, saya tetap akan pesan jangan gunakan media sosial sebagai mahkamah. Kan? Kes kita ni jangan bagi kes kita trial by the media. Sebab dia akan memberi tekanan kepada saya sebagai peguam. Sebab masyarakat dah bercakap dah. Ini tak patut, ini patut, ini tak patut. Siapa? Hakim. Hakim bukan media sosial. Hakim ialah hakim di mahkamah. Jadi kalau dah dia bercakap, masyarakat dah mula bahas tentang kes tu, kan, ni pukul, suami tak patut, suami poligami tak minta izin, kan, tak bagi nafkah. Dah bercerita dah dalam mahkamah, dah ada peguam, dah ada peguam bela, dah ada hakim. Apa peranan kami yang betul-betul buat bermati-matian di mahkamah, kan? Dan berdepan pula dengan hakim yang mungkin hakim pun dah baca dekat media sosial. Anak guam kamu ni macam ni, ini macam ni. Jadi it's not good. Baik, faham. Satu lagi Datuk Seri, kita bimbang, kan, faktanya berbeza. Dengan realitinya. Dengan realiti, pasal dah momok di exaggerate, ditambah-tambah, kan. Dicampur garam, dicampur gula, kan. Jadi kami peguam ni yang menghadap dokumen yang from both side, daripada plaintiff dan defendant, tertekan. Memang saya tertekan. Cabaran. Honestly speaking, saya sebagai peguam, saya tertekan. Baik. Tambah-tambah kes yang kalau melibatkan selebriti. Kalau kes melibatkan selebriti, kes VIP, saya tertekan. Sebab kes saya dibicarakan oleh media. Oleh masyarakat. Bukan oleh hakim, bukan oleh mahkamah.
Faham. Kan? Okey. Jadi salurkanlah ke tempat yang sepatutnya. Jangan dicampur-campur adukkan untuk seorang sahaja yang memegang kes itu kan sebenarnya. Okey, kita ada komen daripada Dayang Nuraini Sahari. Hai Dayang, saya dah bercerai hampir 5 tahun lepas. Bekas suami seorang narsis tak pukul tapi dera secara emosi dan mental. Setelah bercerai, sekarang saya membuat tuntutan di mahkamah. Bekas suami enggan beri kerjasama dan berpura-pura mengalami depression untuk melengahkan kes selesai. Datuk Sri, bagaimana pula kalau kes sebegini, Datuk Sri? Wow, narsisis memang dia ini common. Ini common. Lately ni memang banyak saya jumpa kes narsistik. Sama ada suami ataupun isteri. Kalau isteri, dia akan dera suami dia. Narsistik ni dia tak boleh tengok spouse dia, pasangan dia lebih daripada dia. Dia akan mula buat hal. Kan? Kadang-kadang dia violent, kadang-kadang dia mendera emosi. Sekarang ni common. Yang kes yang saya tengah kendalikan sekarang ni pun ada. Tapi apa yang menyukarkan situasi apabila bersama dengan seorang narsistik? Betulkan saya kalau salah Datuk Sri, dia buat kesalahan, lepas tu kita dah sabar sebab dia meminta maaf, lepas tu dia buat balik, dia buatkan kita confused. Kita tak tahu apa sebenarnya yang paling sukar ialah di depan khalayak ramai, dia baik. Pijak semut tak mati. Persepsi daripada masyarakat kata, he's a good husband, she's the best wife. Tapi realitinya hanya pasangan dia saja yang tahu. Betul. Dia penderaan mental. Itulah yang kadang-kadang sebagai peguam kita nak mengendalikan situasi itu yang agak sukar. Jadi saya nak kadang-kadang family, katakanlah family dari kalau suami yang ada penyakit itu dia melayan keluarga isterinya dengan begitu baik, tapi tidak kepada isteri, tidak kepada pasangannya. Jadi macam mana isteri nak mendapat sokongan? Betul. Kan? Nak rujuk pada keluarga dia, dia kata, suami kamu ni baik, kamu dia ada masalah. Betul. Jadi Datuk Sri, kalau seorang isteri mempunyai suami yang narsisis ni, adakah kalau dia nak berpisah perlu dapatkan pengesahan yang suami dia ada narcissistic personality disorder ke macam mana tu? Masalahnya suami akan menafikan. Betul. Kan? Dan dia tak akan dapatkan rawatan. Tak ada narsisis yang senang tak untuk mengaku kan. Melainkan kalau dia pergi ke mahkamah, itu yang pentingnya tadi tu, kena menceritakan keaiban tu. Apa yang berlaku kepada dirinya. Kalau suami pukul, kita ceritakan. Jangan simpan, ni demi nak menjaga aib suami, nanti kalau suami kena tangkap apa semua. Tak. You nak cari keadilan, kan? Dan you have to tell the truth. Kan? Kalau tak, hakim nak tahu macam mana. Hakim, dia tak akan tahu situasi yang berlaku dalam rumah tangga, dia cuma ada di mahkamah. Kan? Kita yang kena ceritakan, dan mahkamah akan relatekan sama ada wujud atau tidak pertalian bukti-bukti tadi tu. Kan? Walaupun agak sukar sebab yalah, kalau dia enggan dapatkan rawatan, kalau macam dah ada bukti ataupun rekod perubatan, senang kita boleh dapatkan daripada hospital. Tapi kalau dia tak nak pergi dapatkan rawatan, lagi dia buat penafian lagi. Dia buat penafian. Saya faham mencabar betul peguam syari'i sekarang ni. Betul. Okey. Tapi inilah sebenarnya hakikat yang kita kena perlu terima kan. Tapi peliknya semakin orang kata semakin maju, semakin orang kata ramai ke depan, semakin bertambah penyakit dalam rumah tangga ni sebenarnya. Ini adalah disebabkan cabaran masa kini ataupun emosi yang susah nak dijaga. Ustaz, bagaimana? Pada saya, kita kembali pada asas bagi kita orang Islam, dua perkara, jaga betul salat dan baca Quran. Kadang-kadang salat satu hal, salat dengan erti kata salat yang sebenarnya, maknanya kita memaknai salat itu. Orang yang salat, dia takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia takkan mengasari isteri dia, dia takkan memukul. Kerana apa? Dia faham benda itu berdosa. Satu. Yang kedua, Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu sebagai syifa, sebagai ubat dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi saya kira selain dengan ilmu-ilmu keibubaan, ilmu rumah tangga, dua ini menjadi pasak kepada kita. Dan saya kira apabila pengisian kita, kita mempunyai ilmu, kita bertambah ilmu kita, dan di situlah akan bertambah kasih sayang. Dan kita kena ingat, sang suami sekalian, janganlah kita mengasari isteri. Jangan mengasari isteri kerana setiap kebaikan yang kita buat kepada isteri, semua itu pahala. Dan kita tak tahu amalan mana yang membawa kita masuk dalam syurga. Dalam satu riwayat, Abu Hurairah cerita, ada seorang wanita ini, dia sembahyang malam, dia berpuasa, dia sedekah banyak. Tapi satu masalah dia ni, problem dia, mulut dia mulut laser. Provokasi, menyakitkan hati orang. Jadi bila diaju masalah ini,
Rasulullah kata wanita itu ahli neraka. Tengok hadis ini mengajar kita, walaupun dia jaga hubungan dia dengan Allah, tapi kerana dia tak jaga hubungan dengan manusia, ini baru mulut bagi sakit hati orang. Apatah lagi pukul, tumbuk, siku, lutut pun semua kan. Ini jelas-jelas menganiai isteri kita. Jadi maknanya saya ingat ini yang kita mesti faham. Selain jaga hubungan dengan Allah, kita berkhidmat kepada isteri dan kepada anak-anak keluarga ni, inilah ladang pahala kita. Back to basic. Back to basic. Betulkan diri kita dahulu. Datuk Sri, mungkin saya nak tanya sebelum kita dapatkan konklusi daripada Datuk Sri sedikitlah. Kan tadi kita dah berkongsi mengenai kekasaran dari sudut fizikal, mental. Mungkin sedikit boleh Datuk Sri kongsikan. Ada wanita yang dikasari kerana suami paksa mereka untuk bersetubuh. Itu juga satu kekasaran kan? Ya, penderaan sebenarnya emosi kan, tekanan, memberi tekanan. Sebab yang saya sebut tadi itu lazim menyakiti, kelakuan aniaya menjadikan kehidupan menderita. Kan? Sama ada jiwa menderita, fikiran menderita, itu adalah satu kita kata perkara yang patut kita elak. Baik. Kan? Jadi tak baik untuk rumah tangga. Tak sihat pun. Okey, baik. Mungkin Datuk Sri boleh rumuskan topik kita hari ini, yang mana sampai bila harus kita bersabar bila diri kita dikasari. Okey, suka saya nyatakan secara kesimpulannya ialah bila kita nak bertindak kasar kepada pasangan kita, sama ada suami ataupun isteri, ingatlah kebaikan yang ada pada pasangan kita. Kan? Jadi dengan cara macam tu mungkin akan mengawal emosi kita, mengawal panas baran kita ni, bahawa terdapat kebaikan. Walaupun kesilapan dilakukan oleh pasangan kita. Jadi semoga kekasaran tadi itu tak boleh dijauhkan, dielakkan. Okey, baik. Sabar itu ada had, dan saya suka apabila kedua-dua Datuk Sri dan Ustaz berkongsi mengenai perbezaan apa yang kita panggil aib dan apa yang perlu kita suarakan, kebenaran yang harus disuarakan. Bukan semuanya semua yang kita kongsikan adalah aib pasangan kita sebenarnya. Betul, kan? Kalau kita pandai channelkan di tempat yang sepatutnya. Dan saya kira topik ini sebenarnya memberi yang kata trauma juga kepada mereka yang belum kahwin. Tapi inilah sebenarnya kan ilmu yang kita perlu bawa untuk kita kenal betul-betul pasangan kita tu, dan juga kita perbaikilah dari sehari ke sehari. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita, Datuk Sri Haji Amli Haji Embong dan juga Ustaz Muhammad Zafiri, kerana bersama kita berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini. Ya, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Ya, tadi kita dah bincangkan topik yang cukup serius, yang berat, dan kami di WHI sentiasa ingin memberikan anda inspirasi dan motivasi untuk sentiasa bangkit dan maju ke hadapan. Dan segmen hari ini juga adalah untuk memberikan anda pencerahan supaya anda pun bolehlah bangkit bersama-sama. Dan di studio bersama kami hari ini adalah Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir selaku Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Selamat tengah hari, Datin. Selamat tengah Sihat, hari, ya? Sugi. Yes. Okey, baik Datin. Kita selalu mendengar mengenai Jabatan Pembangunan Wanita, tetapi mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya, apakah sebenarnya fungsi Jabatan Pembangunan Wanita? Okey, Sugi, Jabatan Pembangunan Wanita adalah merupakan salah satu agensi kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik. Dan kebanyakannya menjalankan program dan aktiviti bagi memperkasa wanita dan mengarus perdana gender. Jadi banyak program-program di bawah Jabatan Pembangunan Wanita ataupun dikenali sebagai JPW adalah untuk meningkatkan pelibatan dan juga kapasiti wanita dalam pelbagai sektor di semua peringkat untuk menyumbang dan menjadi ejen pembangunan negara. Jadi ibu pejabat JPW adalah di Putrajaya. Baik. Dan kami juga ada mempunyai cawangan yang di semua negeri di seluruh negara kecuali Sabah dan Sarawak. Jadi pejabat cawangan JPW ini dikenali sebagai Pejabat Pembangunan Wanita Negeri, dan di sinilah mereka giat melaksanakan
melaksanakan pelbagai program pembangunan kapasiti untuk wanita. Okey, baik. Jabatan Pembangunan Wanita membantu ataupun membantu wanita untuk memperkasakan diri mereka dalam pelbagai sektor. Dan minggu lepas kita telah menyambut Hari Wanita Sedunia ya, Datin, dan mungkin di sini juga Datin boleh kongsikan berkaitan dengan tema kasih wanita yang dibawa. Ya, adakah tema ini gambaran kepada gerak kerja pemerkasaan wanita yang sedang diusahakan? Baik, okey, sambutan Hari Wanita Antarabangsa kita sambut setiap 18 Mac setiap tahun, dan pihak kementerian telah memilih kasih wanita. Mengapa? Sebab ianya merupakan pengiktirafan kepada semua wanita. Baik. Tanpa mengira peringkat umur, latar belakang, kaum dan status yang telah memberi sumbangan kepada pembangunan negara, tak mengira betapa besar ataupun kecil pun sumbangannya, yang tidak mengorbankan nilai-nilai budaya, tradisi, agama dan institusi keluarga. Dan ia juga merupakan akronim untuk kasih, iaitu kasih sayang, akhlak mulia, sihat, ilmu dan harmoni, untuk meraihkan wanita yang sentiasa mencurahkan kasih sayang, mengekalkan akhlak mulia, memastikan diri dan keluarga dalam keadaan yang sihat, dan sentiasa mempertingkatkan ilmu dan memelihara keharmonian keluarga. Selain daripada itu, tema ini juga adalah bersempena dengan 22 tahun penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebagai peneraju utama dalam pembangunan mengarus perdana gender dan juga memperkasakan wanita. Baik. Ini juga adalah selari dengan hasrat Malaysia Bandani melalui kesejahteraan rakyat serta keterangkuman sosial. Okey, baik. Dan semalam kan Datin, saya jumpa seorang kawan, katanya berkaitan dengan inflasi, situasi ekonomi sekarang ini semakin mencabar, dan saya pasti Jabatan Pembangunan Wanita mempunyai pelan tersendiri untuk membantu wanita-wanita di luar sana. Jadi mungkin Datin boleh kongsikan apa antara perancangan Jabatan Pembangunan Wanita? Untuk menjawab soalan itu sebenarnya agak panjang lebar jugalah segi. Mungkin kita boleh rangkum. Jadi untuk di bawah rancangan Malaysia ke-12, kita ada satu bab khas yang memberi penekanan ke arah memperkasakan peranan wanita bagi membolehkan wanita mengambil bahagian yang lebih penting dalam masyarakat. Bagi tujuan tersebut ada dua inisiatif utama yang telah diperkenalkan, iaitu untuk menggalakkan kesaksamaan gender dan memperkukuhkan undang-undang. Jadi inisiatif ini bertujuan supaya wanita dapat meningkatkan peluang dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan memastikan penyertaan wanita dalam pasaran kerja dapat dipertingkatkan dan pada masa yang sama tidak mengabaikan aspek kesejahteraan, keselamatan serta kepimpinan wanita. Sebab kalau kita lihat kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh di Malaysia agak rendah berbanding dengan negara-negara jiran kita, dengan kadar di mana setakat ini pencapaiannya adalah 55.5% berbanding dengan sasaran yang telah ditetapkan, iaitu 59%. Baik. Dan saya pasti ada pelbagai langkah strategik JPW, dan saya mungkin boleh Datin kongsikan juga berkaitan dengan skuad wajah. JPW juga menggerakkan sukarelawan skuad wajah ni kan. Mungkin Datin boleh kongsikan sedikit mengenainya. Untuk berkaitan dengan skuad wajah pula, ianya merupakan satu aktiviti di peringkat komuniti yang melibatkan bimbingan sokongan psikososial yang melalui EARS, iaitu empathy, attention, response dan juga support, dan dia memberikan penyaluran maklumat berkaitan dengan isu keganasan dan jenayah terhadap wanita seperti gangguan seksual, jenayah cyber, kedai dadah, pemerdagangan manusia, rogol cabul dan keganasan rumah tangga. Okey, baik. Dan di penghujung ini, Datin, sedikit harapan dan kata-kata motivasi semangat pada wanita-wanita di luar sana. Baik, masyarakat kini telah memberikan pengiktirafan kepada wanita, terutamanya sumbangan dalam pembangunan negara. Kita ambil contohnya Michelle Yeoh baru-baru ini memenangi Oscar. Itu sekadar menyebut beberapa nama, tapi di sini saya ingin menyatakan bahawa kerajaan sentiasa komited untuk memberikan ruang dan peluang kepada wanita di luar sana untuk merealisasikan potensi diri mereka.
mereka. Jadi kita juga ingin menyatakan di sini bahawa ianya tidak hanya bergantung kepada kerajaan semata-mata, tapi juga melibatkan kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuk daripada industri, daripada badan bukan kerajaan dan juga komuniti. Okey, baik. Dalam bahasa Inggeris orang biasa kata sky's the limit. Jadi apa jua yang anda lakukan, anda ingin lakukan, anda pasti boleh lakukan. Betul. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Datin Izatul Shima binti Muhammad Tahir, dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Terima kasih, masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Ada satu perkongsian nak kami bawakan. Ini dia peminat-peminat filem. Nantikan filem yang padat dengan aksi tanpa henti dan adrenaline rush bersama super spy Orson Fortune dan pasukan operatifnya bergabung meletup untuk menumpaskan penjenayah. Bersama dengan barisan pelakon gempak seperti Jason Statham, Hugh Grant, George Hunt dan juga Aubrey Plaza yang pastinya akan membuatkan anda tidak senang duduk di pawagam seluruh Malaysia mulai 16 Mac 2023. Hari inilah. Hari ini 16 Mac. Jom tengok jom. Macam best je. Ada aksi-aksi yang cukup lasak, jadi saksikanlah cerita ini di Pawagam Berdekatan. Sekarang. Okey, menarik. Okey, kita dah selesai, kita dah sampai ke penghujung siaran. Sempat ke kalau kita nak baca komen-komen daripada saya rasa sempat. Producer kata sempat. Mari. Okey, awak nak baca komen siapa tu? Okey, awak dululah. Okey, saya baca komen Rohaya Arifin ya. Saya rasa belum lagi kita baca. Rohaya berkata yang dah lalui kehidupan begini, perit, sakit, tapi masa tu banyak fikir pasal anak-anak. Keluarga kata tak boleh buka aib suami. Namun selama bersama nafkah tak ada. Dipukul dan cukup berdoa kepada Tuhan, akhirnya berakhir juga dan dia sangat-sangat bersyukur. Okey, ini daripada Halijah Hanif. Salam selembut sutera. Orang perempuan ni selagi boleh sabar, tahan je diri bila dikasari. Jauh di sudut hati, derita sangat, tapi demi membesarkan anak-anak, bertahan jugalah. Ikut hati memang nak keluar dari belasahan suami. Tapi untuk era sekarang ni kita kena bijaklah untuk orang kata buat perlindungan untuk diri kita, untuk anak-anak jugalah. Ya, Kak Long dan Dayang tadi kita dah bacakan komen-komen mereka, dan terima kasihlah juga kepada anda semua yang berkongsi komen-komen anda di Facebook WHI. Dan yang pasti seperti Fatin baru saja katakan, harus bijak mengambil keputusan, bijak untuk ketahui bila harus kita sabar dan bila harus kita mengambil langkah seterusnya. Ya, kan? setuju. Tidak adil pada diri sendiri tahu. Betul lah, bangkit wanita. Okey, baik, kita tinggalkan. Esok kita akan bawakan satu lagi topik. Ini pun best juga. Hobimu maduku. Jadi apa hobi pasangan anda yang menjadi madu anda? Okey, jadi perkongsiannya esok. Jangan lupa saksikan WHI jam 12 tengah hari Jumaat esok. Sehingga kita berjumpa lagi, jaga diri. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia.